Goncangan santapan jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan halaman akhir daripada surah At-Tur, surah yang ke-52, dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Safar khabar? Alhamdulillah saat ni dia suara garau sikit. Garau. Ya, masya-Allah. Jadi batuk sikit. Tapi alhamdulillah insya-Allah kita bersama pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada halaman surah At-Tur. Sudah pun kita lihat sebelum ini tentang bagaimana pencerahan ataupun pembutiran tentang syurga, dan pada hari ini kita menyambung, kita mulakan dengan doa subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan halaman 525. Bermula daripada ayat 32 hingga 34, iaitu Rasulullah terbebas daripada tuduhan dan ancaman orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala di Mekah itu sendiri, dan ini juga yang kita ingin sama-sama diikuti pada hari ini sehingga ayat yang ke-34. Diikuti ayat 35 hingga ayat 43, beberapa pertanyaan yang menegaskan keesaan Allah dan menafikan tipu daya kaum musyrik, dan diteruskan pada ayat yang ke-44 di mana bangkangan orang musyrik dan mereka akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apakah nasihat kepada Nabi sebagai penyampai kebenaran untuk terus bersabar dan terus mengamalkan beberapa perkara yang kita akan ikuti pada hujung surah At-Tur. Sama-sama kita mulakan dengan ayat 32 hingga 42 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Fas. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba', sama-sama dapat kita meneruskan dalam My Quran Time, dan kita berada pada surah yang terakhir, surah terakhir, muka surat terakhir bagi surah Tur. Surah At-Tur, muka surat terakhir iaitu muka surat 525, dan sama-sama kita baca terlebih dahulu daripada ayat 32 hingga 42. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan kita semua, insya-Allah. Jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 32 hingga 42. Kita melihat kepada halaman akhir daripada surah At-Tur, menyambung kepada, kalau kita melihat dalam halaman sebelum ini banyak bercerita tentang syurga, dan kemudian dinyatakan tentang bagaimana ya galakan ataupun motivasi diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan ramai beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dinafikan oleh orang-orang di Makkahul Mukarramah, oleh orang-orang musyrik. Maka pada ayat yang ke-32 Allah menyatakan apakah mereka diperintahkan oleh akal mereka untuk membuat tuduhan ini, atau mereka kaum yang melampaui batas. Kalau kita lihat kepada ayat 31 sebelum ini bercakap tentang ataupun ayat-ayat sebelum ini, mereka menuduh Nabi ini sebagai kahin, sebagai majnun, ya, sebagai tukang telik, sebagai orang gila, suka ahli sihir dan sebagainya. Jadi apakah yang mereka tuduh itu diarahkan oleh ahlamuhum. Apa maksud ahlamuhum ini? Salah satu daripada maksudnya ialah hilm ini ada kaitan dengan akal juga ustaz ya. Akal, dan hilm ini adalah akal yang bersabar, akal yang mempunyai daya pemikiran yang baik. Tetapi dengan kebaikan akal yang mereka ada itu, adakah mereka menyeru ataupun menyuruh untuk menuduh orang lain sebagai ahli sihir ataupun gila ataupun apa-apa sahaja yang tidak ada asas, ataupun sebenarnya amhum qaumun taun, ataupun mereka ini sebenarnya adalah kaum yang melampau batas, ada kepandaian tetapi digunakan untuk menderhaka, melampau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini kita boleh belajar dalam surah Al-Alaq ustaz ya. Bila Allah menyatakan tentang akal kita ini dibagikan, kita dah belajar apa? Dah belajar diajarkan guna pena, boleh membaca, mengetahui malam ya'lam, tetapi Allah kata bahawa innal insana layatra, manusia ini banyak nak menggunakan kepandaian yang ada itu untuk melampau batas, ya, melampau batas. Ar-ra'a hustana, dia rasakan dirinya bagus, tetapi sebenarnya semua kita ini akan kembali juga kepada Allah Subhanahu taala. Lebih baik kita kembali daripada awal sekarang ini, gunakan pemikiran kita yang baik, kemahiran kita yang baik untuk kita taat kepada Allah, bukannya taghun dalam ayat yang ke-32. Am yaquluna taqawwalah, ataupun mereka mengatakan bahawa nabi buat-buat, ya, buat-buat al-Quran ni ustaz ya, diajarkan ataupun dipaksa-paksakan, ya, perkataan yang diucapkan oleh nabi, balla yu'minun, tetapi mereka tidak beriman. Mereka kata ia telah nabi telah buat-buat perkataan yang ada dalam al-Quran, tetapi Allah mencabar kepada mereka, falyatu, cubalah, ya, datangkan bihadithin, dengan perkataan yang hampir serupa ataupun sama dengan al-Quran, in kanu sadiqin. Ini satu cabaran daripada al-Quran, daripada Allah Subhanahu taala, jika mereka betul lah apa yang mereka cakap daripada ahlam, daripada akal mereka yang baik,
kalau mereka kata Nabi Muhammad ini yang tak pernah diajar boleh buat perkataan-perkataan macam Quran cantik dan sebagainya, mereka ni ahli syair, mereka pandai Ustaz ya. Jadi cuba buat macam Al-Quran. Jadi sebenarnya mereka tidak mampu membuat ayat seperti Al-Quran. Padahal kita tahu bahawa taqawwalah ini, kalau macam sekarang lah Ustaz ya, saya dalam kita berborak-borak ni, tiba-tiba je saya menggunakan perkataan sayugia ingin hamba berkongsi ya rasa surah At-Tur yang indah dan bercahaya sebagai purnama. Kalau cakap dengan ustaz begitu mesti ni apa kebedanya kan. Sama ada saya dapat dibantu oleh seseorang yang buat skrip ataupun ianya datang daripada sumber yang lebih pakar berkaitan dengan bahasa yang disampaikan. Jadi apabila Nabi membacakan ayat Al-Quran yang kita baca sekarang ini, ia bukan perkataan orang Arab biasa Ustaz ni. Tak ada orang Arab baca dengan cara begini kan. Malah kalau orang Ami tu bahasa pasar itu lagilah ya, tidak ada perkataan yang berstruktur ataupun dia buang dia punya nahu-nahu tata bahasa yang ada, tetapi Al-Quran ini penuh dengan tata bahasa, dengan keindahan yang tidak mungkin dicipta oleh manusia. Di situ sahaja sudah terbukti bahawa sebenarnya mereka orang-orang musyrik itu penipulah Ustaz. Dia kata je Nabi ini taqawwalah ya, buat-buat ya, tetapi sebenarnya mereka kalau tahu bahawa itu dibantu oleh Allah SWT, mereka tetap juga tidak beriman. Mereka hanya ingin menuduh kepada Nabi. Ayat 35 dan ayat 36 kita nak baca sekali lagi bagaimana Allah mencabar. Tadi golongan yang menuduh tadi satu sudut tentang risalah kenabian, tetapi ayat 35 dan 36 ini berkaitan dengan risalah tauhid yang juga dibawa dalam perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 36, ayat 35 dan 36 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fas. Kita nak baca ayat 35 dan 36 satu risalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkenaan dengan tauhid Ustaz. Tauhid. Baik, kita baca ayat 35 dan 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliquna am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Surah Al-Azim ayat yang ke-35, atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul ataupun apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Ini adalah satu lagi hujah bagaimana orang-orang musyrik ini tidak mahu bertauhidkan kepada Allah Maha Pencipta. Jadi kerana mereka ini menidakkan keesaan ketauhidan kepada Allah SWT, hujahnya adalah apakah mereka ini diciptakan daripada nothing misalnya, tanpa apa-apa, automatik je, secara random tiba-tiba saja jadi orang kan. Kalau kita bolehlah ya, kalau kita bagi contoh lainnya yang Quran yang ada ni ataupun mushaf yang ada ni, dia punya kertasnya tiba-tiba je tersusun jadilah mushaf yang ada di depan tuan-tuan yang sedang baca sekarang. Adakah ia boleh berlaku? Mustahil maksudnya. Tersusun cantik, dicetak apa sebagainya, mesti ada orang yang mencetak, ada orang yang mengatur segalanya. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang penciptaan kita. Mana mungkin tangan kita ni tiba-tiba je jadi tangan maksudnya, ataupun tiba-tiba je jadi handsome macam haji-haji yang mengikuti ataupun hajah ya yang bersama pada hari ini, tak mungkin. Ataupun sebenarnya kalau mereka kata saya tak beriman pada Allah, ataupun mereka ini sebenarnya adalah Tuhan kan yang mencipta diri mereka sendiri. Boleh ke komputer mencipta komputer kan, buku mencipta buku, manusia mencipta manusia sendiri? Itu adalah suatu perkara yang mustahil. Tapi Quran bawakan hujah itu agar orang-orang yang ateis terutamanya, kalau tuan-tuan berhadapan dengan kawan-kawan yang ateis yang tidak percaya pada Tuhan, cuba tanya pada dia, kalau dia tak percaya pada Tuhan, siapa ciptakan dia? Adakah dia cipta tiba-tiba ya, daripada ameba ke, daripada sel ke, tiba-tiba jadi monyet, tiba-tiba jadi manusia ya, kemudian ataupun sebenarnya mereka pencipta diri mereka sendiri? Dua-duanya itu adalah mustahil. Ataupun pada ayat yang ke-36, am khalaqus samawati wal ard, ataupun mereka menciptakan langit dan bumi, bal la yuqinun,
sudah tentunya mereka tak pernah pun ada sebelum matahari wujud. Jadi nak cipta matahari macam mana, nak cipta langit macam mana, ya. Dan di situ sebenarnya dengan hujah 3 penjuru tadi itu, tetap juga bagi orang yang degil, yang tidak mahu beriman pada Allah, balla yuqinun, mereka tidak meyakini perkara tersebut. Allah nak menceritakan perkara ini agar kita selalu ingatkan pada diri kita, kepada ahli keluarga kita. Al-Quran mengajar hujah, Ustaz, ya. Hujahnya itu jelas, ya, seperti matahari. Tak ada pula orang kata matahari itu tak jelas. Yang jelas adalah lampu Kalimantan dekat rumah, tak ada, ya. Dan sejelas itulah sebenarnya burhan yang didatangkan di dalam Al-Quran. Apalagi hujah, ya, hujah pada ayat 37, am indahum khazainu rabbik am humul musaitirun. Sebelum kita pergi pada isinya ayat 37 itu, cara bacaannya Ustaz. Ini kita nak sentuh dalam tajwid boleh, lepas boleh nanti ke sekarang boleh dah? Boleh Kita sekarang Ustaz. Okey. Kalau kita tengok kalimah al-musaitirun, di atas, di bawah huruf sad itu ada huruf sin, ada huruf sin, yang mana ada beberapa kalimah yang mana sin berada di atas Atau di bawah, dan juga sin berada di bawah. Ya. Okey, so cara mudahnya, kalau sin itu berada di atas, maka kita baca sin lah. Sin. Okey. Tapi di sini sin berada di bawah. Bila sin berada di bawah, kita membaca dengan huruf sad. Al-musaytirun. Sin tak bunyi, ya? Tak bunyi. Tak bunyi. Dia ada macam kalimah bastah. Bastah. Okey, ditulis dengan sad. Tapi di atas tu ada sin. Maka kita baca bastah. Kita tak baca bastah, bastah. Tapi di sini sin berada di bawah, maka kita baca yang di atas, baca dengan sad. Masya-Allah, ya, itu adalah Kaedah pelajaran mudahnya, ya. Dan ini adalah tulisan Rasam Osmani, Ustaz, ya. Mudahlah, ya. Kalau tidak, dulu ada ke zaman-zaman dulu tulisan sad tu bawahnya ada sin ke, sin atas sin bawah, ada ke? Masya-Allah, tu saya tak pasti. Tapi memang kita tengok dulu memang tidak ada titik, tidak ada baris. Nak membezakan setiap huruf dengan huruf tu, sin dengan shin, macam mana nak beza, titik tak ada kan. Tapi alhamdulillah, jazahumullahu anna khaira, para ulama Ustaz. Sampai hari ini memang benarlah janji Allah, Ustaz. Janji Allah menjaga isi kandungan daripada Al-Quran ini, dan salah satunya tadi dijaga dari segi bentuk penulisan, Ustaz, ya, agar yang dibacanya tepat dan apa hujah-hujah isinya pun tepat. Kalau tidak nanti berubah huruf sahaja, berubah maksud, akhirnya hujahnya pun lintang pukang dalam kita mencari kebenaran. Maka ayat yang ke-37 ini maksudnya apa? Am indahum khazainu rabbik. Apakah di sisi mereka itu perbendaharaan Tuhan kamu, ya. Mengapa hujah ini dibawakan? Pasal mereka tak puas hati, Ustaz, ya. Mengapa rasul itu daripada dia hantar pada Nabi Muhammad, wahyu hantar pada Nabi Muhammad, mengapa tak hantar pada kami je? Kami kan orang kaya, kan, bagi pada kami saja, kami akan sampaikan. Dia tak puas hati Allah pilih Nabi Muhammad, ya, dan juga orang-orang yang dapat hidayah ni kalangan banyaknya orang-orang miskin. Dia tak puas hati, ya. Ini kesan bila orang kaya, bila orang berpangkat, dia kalau boleh dengan Tuhan pun dia nak suruh ikut pada cakap dia, betapa sombongnya. Amhumul musaitirun, iaitu ataupun mereka ini sebenarnya berkuasa sangat ke? Allah berikan hujah ini kerana apa? Kerana kalau berkuasa sangat, tadi dah bertanya dah, pernah ke kamu ke yang menjadikan langit dan juga bumi? Am lahum sullam, ya, apakah mereka mempunyai tangga yang mereka boleh mendengar apa yang ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Falyati mustami'uhum bi sultanin mubin, iaitu mereka mendengar ke kepada hujah-hujah keterangan yang nyata. Jadi adakah ada tangga? Sudah tentu tak ada tangga. Jadi bagaimana pula mereka boleh menyatakan bagi pihak Allah, terutama apabila mereka memilih satu perkara yang menggegarkan arash, menggegarkan langit, iaitu amlahul banat walakumul banun. Mereka memilih untuk Tuhan, okey, anak perempuan. Dikaitkan malaikat itu anak perempuan, dikaitkan pula dengan Tuhan. Bagi mereka anak lelaki, sehingga kan dalam amalan jahiliah di Mekah itu, kalau anak perempuan lahir, ya, berubah muka si ayah ibunya, dan mereka ada sebahagiannya yang menanam hidup-hidup dalam lubang kerana mereka merasakan malu, ya. Dan cara berfikir ini yang kita dah bincang sebelum ini adalah cara berfikir yang terbaik untuk diri, yang buruk-buruk bagi pada Tuhan. Yang kita harapkan masa kita, tuan-tuan, harta kita gunakan yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukannya baki-baki, kan, rasa-rasa dah macam tinggal-tinggal apa, tuala buruk, baju buruk tu, itulah yang saya infakkan. Ataupun masa pun bukan masa terbaik untuk kita memberi fokus kepada Al-Quran. Kita
kita selalu beri yang terbaik, dan ini yang kita belajar daripada ayat 39. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan rakama, menghimpunkan, menumpukkan, tiga kali disebut di dalam al-Quran, dan insya-Allah kita akan sama-sama melihat kepada ayat ini pada hari ini untuk sama-sama belajar, kerana surah Tur di hujung ini Allah bawakan hujah demi hujah, kerana hujah ini adalah sah ketika di dunia. Bila kita dah sampai akhirat nanti, kalau hujah itu kita gunakan di dunia, maka kita insya-Allah masuk ke syurga. Inilah hujah yang kita kena bagi tahu kepada ahli keluarga kita, ya, kepada anak kita, kerana kita nakkan balasan tidak dikurangkan. Wa ma'alatnahum, tidak kami kurangkan balasan, kerana apa? Mengajar iman di dalam sebuah keluarga hingga masuk syurga semuanya. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. Sadaqallahul Azim. Inilah dua ayat terakhir daripada surah At-Tur yang akan melabuhkan tirai ini sebentar nanti. Sebelum itu, kita ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang terus setia dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Kita dah berada pada muka surat ataupun juzuk yang ke-27 dah. Lepas ni kita masuk surah yang baru, surah An-Najm. Mesti tak sabar kita nak masuk surah baru, tetapi kita kena melihat kesimpulan akhir daripada muka surat terakhir surah At-Tur terlebih dahulu insya-Allah. Sahabat-sahabat, jom kita belajar sedikit tajwid pada hari ini sebelum kita meneruskan ayat yang seterusnya. Kita lihat slide kita pada halaman 2525 ini, ayat yang terakhir juga yang dipilih, wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Wa idbaran nujum. Jelaskan kalimah fasabbihu. Okey, dalam kalimah fasabbihu ni ada dua huruf yang lemah, yang bersifat dengan lemah, iaitu huruf ha pedas dan juga huruf ha simpul. Huruf ha pedas ataupun Ustaz kata apa? Ha spicy ya. Okey, dan juga ha simpul. Dua-dua huruf ni dekat-dekat. Ha di pangkal halqum, ha di tengah halqum. Dan dua-dua ni huruf yang kita kata rakhawah, huruf yang terlepas suara dan nafas bila menyebut hurufnya. Maka pautan dia pada makhraj agak lemah. Maka kita nak kena jelaskan. Wa minal laili fasabbihhu. Jangan baca fasabbihhu. Tak tahu bih apa. Ha ke ha? Yang mati tu ha. Yang berada di tengah halqum ataupun ha pedas yang dikenali oleh masyarakat kita, masyarakat Melayu. Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Sama-sama kita baca. Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Fasabbihhu. Pertama ha mati, kemudian ha simpul yang berbaris di depan. Jangan kita sebut fasabbih. Be tu kita tengok ba baris bawah pun kena jelas bi, jangan be. Fasabbih. Dia tahu bi, tapi bila ada ha mati tu dia jadi fasabbih biham sabbih. Tak ada fasabbih. Fasabbih tak ada. Fasabbihhu. Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum.
Sadaqallahul azim. Terima kasih ucapkan pada Ustaz ya, cara membaca sebentar tadi antara ha spicy Ustaz ya, ha pedas dan juga ha simple sebentar tadi menjelaskan tentang apakah tindakan kita yang penting diberi perhatian dalam kehidupan kita bila kita dalam perjuangan, dalam mod perjuangan kita diberikan panduan ini. Namun kita ingin lihat dahulu kepada ayat 40 hingga ayat 42 yang kita telah baca sebentar tadi, iaitu pada ayat 40 am tasaluhum ajra wa fahum mim ma'ramim muthqalun ya, apakah kamu meminta upah sehingga mereka terbeban ya. Ini adalah salah satu daripada hujah kepada orang-orang musyrik itu, tapi ditanyakan kepada Nabi agar Nabi tidak minta upah, tidak minta charge tinggi-tinggi untuk memastikan mereka mendapat mesej kebaikan dakwah ya. Tetapi pertanyaan ini adalah untuk memastikan adab dalam menyampaikan dakwah ini diselia. Dan pada ayat yang ke-41 am indahumul ghaib ya, apakah mereka, kembali balik kepada orang-orang musyrik itu, apakah mereka ini ada perkara ghaib yang mereka tahu, yang mereka tulis segala catatan tersebut sehingga mereka boleh mencadangkan, membuat satu tuduhan ataupun perancangan yang berlawanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 42 Allah menemplak lagi kepada mereka am yuriduna kaida ya, apakah mereka ini merancang ataupun ingin melakukan tipu daya. Tetapi realitinya siapa yang menghadapi tipu daya tersebut, falladzina kafaru humul makidun, yang menghadapi, yang terkena tipu daya itu diri mereka sendiri. Itu perkara yang penting Ustaz ya, dalam hidup kita sekarang ini. Kalau kita rasa bahawa ada orang bukan Islam, ada musuh ke apa sebagainya membuat tipu daya, yang paling kena ialah mereka ya, yang paling kena adalah mereka. Jadi bagi kita perlulah bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus membina iman kita, ajar kepada anak kita. Kita boleh cakap tentang teori konspirasi dan sebagainya, tetapi jangan sampai melampau Ustaz ya. Melampau sehingga kita rasa trauma, takut, kita rasa macam semua kita ni diperhatikan oleh Freemason lah apa sebagainya. Padahal sebenarnya lebih lagi patut untuk kita membina iman sehingga Allah memerhati saya, Allah memerhati kepada semua manusia, dan Allah boleh menguruskannya sebagaimana mudah bagi Allah menguruskan alam dan bumi ini. Kita baca seterusnya ayat 43 hingga ayat 49 untuk menguatkan lagi jati diri kita, jati diri keimanan. Kerana inilah yang perlu kita bina dalam keluarga agar kita masuk syurga sekeluarga. Ayat 43 hingga ayat 49. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fas. Kita nak meneruskan lagi bacaan kita pada muka surat yang terakhir dan lebih daripada ayat 43 hingga 49, bahagian terakhir surah At-Tur, yang sudah pastilah saya sendiri pun ada soalan kepada Ustaz Fas, kenapa diakhiri dengan wa minal laili fasabbih. Ada perkataan disuruh kita untuk tasbih, dan juga di sebelum tu tasbih dan juga memuji Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh sabar dan sebagainya, sudah pasti menjadi penutup kesimpulan daripada surah At-Tur ini. Namun kita baca terlebih dahulu ayat 43 hingga 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yushrikun wa in yaraw kisfan minas samaa'i saqitan yaqulu sahabun markum fadharhum hatta yulaquu yawmahum alladhi fihi yus'aqun yawma la yughni anhum kayduhum shay'an wa la hum yunsarun wa inna lilladhina zalamu 'adhaban duna dhalika walakinna aktharahum la ya'lamun.
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق الله. Itulah bacaan daripada ayat 43 hingga ayat 49 untuk menyambung kepada mengapa di kalangan orang-orang musyrik itu, orang-orang yang kufur itu tidak mahu beriman, malah mereka itu membuat kaida, ya, mereka membuat tipu daya, padahal sebenarnya mereka menipu daya diri mereka sendiri, ya. Mengapa mereka menipu daya mereka sendiri? Kerana Allah menyatakan am lahum ilahun ghairullah. Apakah ada selain bagi mereka itu Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mereka nak menipu kepada nabi ini ada backup daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang menjadikan langit, bumi, segala-galanya ini sekadar manusia beberapa kerat di Mekah itu saatnya, itu adalah amat kecil. Dan kalau mereka ada Tuhan selain daripada Allah, Allah tanya begitu kerana apa? Kerana berani sangat mereka ini nak membuat tipu daya kepada pejuang ataupun yang beriman kepada Allah, geng Allah, wali Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentunya perkara ini tidak mungkin. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Ini kesan syirik. Ini kesan syirik sehingga kan orang merasakan bahawa dia boleh tipu Allah, boleh tipu kepada orang-orang beriman, boleh tipu kepada manusia. Dia rasakan bahawa Tuhan tidak nampak. Dia boleh berbuat apa sahaja, saya ada kuasa, saya ada wang dan sebagainya. Padahal sebenarnya itu tanda seseorang yang ada masalah iman ataupun lebih daripada itu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in yarau kisfam, ya, wa in yarau kisfam minas sama, jika mereka melihat gumpalan daripada awan di langit, saqitan yaqulu sahabun markum, iaitu gumpalan itu yang nak jatuh, mereka akan cakap bahawa oh ini awan yang bertimbun-timbun sahaja. Dia sebelum ini kita sudah berjumpa dengan kaum Ad, ustaz, ya. Kaum Ad ni bila tengok macam nak hujan tu, dia kata wah, dia happy sangat, dia gembira sangat tentang kalau ada mendung-mendung di awan itu. Padahal bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila melihat mendung, bila melihat gelap, Nabi berdoa, ustaz, ya. Berdoa minta dilindungi kerana antara tanda azab ialah apabila mendung dan akhirnya diturunkan azab bagi sesuatu kaum yang kita doakan ianya bukan azab tetapi adalah rahmat, iaitu turunnya hujan yang sebenar-benarnya. Jadi ini yang dinyatakan pada ayat 44, bila orang itu sudah ada syirik, tidak mengutamakan Allah dalam hidup, petanda awan yang dah bergumpal nak menjadi azab pun dia kata bahawa oh relax lah, kan, oh ini hujan kot, okey. Dia melihat semua benda sebagai perkara yang menggembirakan, nak menjadikan mereka lebih kaya, lebih lagi makin lagi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesan apabila tidak ingat Allah, petanda-petanda yang Allah datangkan itu tidak bermakna lagi. Fadharhum, maka biarkanlah mereka hatta yulaqu yaumahumul ladzi fihi yus'aqun. Biarkan mereka, ya, kalau mereka degil sangat, kalau kita berhadapan dengan orang yang amat degil, tinggalkan dan mereka akan pasti dibinasakan. Ini caranya, ustaz, ya. Kita dah jumpa sebelum ni pun, ulangan lagi pada surah At-Tur ini. Kalau orang dah nak mencederakan dan mengacau kita tinggalkan, tapi kita terus lagi fadzakir fa inna dzikra, dalam surah Az-Zariyat, terus kita memberi peringatan. Kerana mungkin orang yang degil tadi tu, dia dengar sekali lagi, dia kata alamak, saya silaplah hari tu, kan. Jangan tinggalkan, tapi jangan pula kita fokus kepada orang yang menentang tu. Kalau kita fokus pada orang menentang tu, kita akhirnya akan marah-marah, kita mungkin akan perli-perli dan akhirnya tak ke mana, ya, tazkirah yang kita sedang sampaikan. Pasal kita akan bergejolak hati kita bila ada orang yang mengganggu kita. Pada ayat yang ke-46, yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a wala hum yunsarun. Pada hari itu tak bermanfaat langsung pun apa perancangan tipu daya mereka. Ketika mereka diazab ataupun telah dijatuhkan hukuman, tipu daya semua tak jalan dah, dan mereka tidak akan ditolong. Selama ini mungkin ada orang tolong,
suruh sana tolong dan sebagainya, tapi kali ini tidak ada pertolongan daripada sesiapa. Itu sebabnya pada ayat 47, wa inna lilladzina zalamu azaban duna dzalik, ya, sesungguhnya bagi orang yang zalim. Orang yang zalim ini dalam konteks ini adalah apa Ustaz? Yang syirik, ya, yang menentang kepada agama, yang tidak mahu kembali kepada risalah Nabi, kata Nabi punya risalah ni alah ini taqawwalah aja, buat-buat saja. Maka Allah kata apa? Azaban duna dzalik. Mereka ini akan diberi azab lain. Mula-mula dah ada azab sikit dah, sakit ke, kalau ikut Imam Qurtubi, kesusahan, penyakit, malapetaka, kehilangan harta dan anak, mereka dapat azab sikit-sikit, tapi ada azab lagi. Ada azab lagi yang akan bertimpa-timpa di dunia ini, apatah lagi apabila sampai ke akhirat. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui perkara ini, tak ada ilmu ini. Mereka merasakan bahawa okey, kan, kita bila lagi nak enjoy, bila lagi kita nak pastikan Nabi jangan kacau kita, jangan Quran kacau kita, kerana kita nak terus menghidupi hidup ini dengan sewenang-wenangnya, menganggap dunia ini sebagai syurga yang banyak kekangan, dan amat rugi kalau itu yang menjadi pilihan. Jadi bagaimana Nabi diberikan nasihat agar terus membina iman, memperingatkan keluarga masyarakat kepada iman, walaupun ada banyak cabaran kepada mereka yang menuduh dan berbuat pelbagai perkara yang dinyatakan dalam halaman akhir ini. Dua ayat, ayat 48, ayat 49 kita baca sekali lagi. Ini pada ayat 48 bagaimana deal nak berinteraksi dengan manusia, dan ayat 49 ini bagaimana kita nak membina kekuatan makin kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 48, 49 menutup tirai surah At-Tur. Silakan Ustaz. Baik, kita baca ayat 48 49, dua ayat terakhir daripada surah At-Tur merupakan penutup. Insya-Allah akan diberi pencerahan daripada Ustaz Fas insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. صدق الله. Dan bersabarlah wahai Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, kerana sesungguhnya engkau berada di dalam pemeliharaan kami, dan berzikirlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Ya, jadi Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada kita, ketika kita mengajak ahli keluarga kita, kepada masyarakat kepada iman, kerana kita nak sangat masuk syurga sekeluarga, kenalah bersabar. Wasbir li hukmi rabbik, ya, tentang ketetapan daripada Allah SWT. Kita akan bertemu dengan orang yang sokong kita, dengan orang yang menentang kita. Semua itu adalah ketetapan daripada Allah SWT, bukannya ketetapan kita, ataupun kita merasakan bahawa oh ini semuanya Allah tak tahu. Allah tahu. Ini semua adalah ketetapan daripada Allah. Sampai satu masa nanti ada ketetapan juga, iaitu kalau kita terus bersabar, kita diberikan syurga, masuk syurga sekeluarga. Fa innaka bi'ayunina. Ini yang kita belajar sebentar tadi. Kita bukan fokus kepada musuh, tetapi kita selalu ingat bahawa ada Allah yang sentiasa memerhati kepada kita, yang akan menolong kita, yang akan sentiasa memberi bantuan kepada kita ketika kita nak mengajak orang kepada keimanan, berbuat baik, dan juga selalu melakukan amal soleh. Dan bagaimanakah caranya kalau kita berhadapan dengan manusia yang kutuk-kutuk, kita ajak dan kemudian dia pergi kutuk ke, ya, seperti Nabi ini telah dikutuk dan dibuat macam-macam. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Ini menarik Ustaz, ya. Biasanya kita tasbih dengan tahmid ni dalam solat. Ini tasbih dan tahmid hina taqum. Apa maksudnya? Kita memuji Allah, ya, kita bertasbih dan memuji Allah ketika kita bangun daripada satu majlis, apabila ada orang yang tak puas hati ataupun tak nak dengar ataupun mengutuk kita dalam sesuatu majlis yang kita ingin ingatkan kepada keimanan. Bukannya kita isi dengan kita marah Ustaz. Pasal bila orang tak dengar, kadang-kadang kita marah, kan? Jangan diisi dengan marah, kutuk-kutuk, apalah orang tu tak nak ni. Kalau kita isi dengan perkataan-perkataan tak baik pun, kita pun rugi, ya. Jadi apakah yang diajarkan kepada Nabi untuk kita? Wasabbih bihamdi rabbik. Kenalah kita bertasbih dan banyakkan tahmid.
terus saja abaikan orang tu, tak apalah, alhamdulillah subhanallah, alhamdulillah subhanallah, alhamdulillah. Itu kaedah yang diajar kepada Nabi, dan itu juga untuk ibu-ibu, ayah-ayah ya. Kalau anak kita ingatkan Ustaz ya, kadang-kadang suruh berhenti TV ke, suruh bangun ke, ataupun kadang-kadang dia naik suara ke, si ibu ayah macam saya kena banyak subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah ketika kita nak bangkit tu. Pasal kalau kita terus lagi tu, kita mungkin naik tangan. Kan? Jadi turunkan tangan, naikkan tasbih dan juga tahmid kepada Allah, kerana itu cara bagaimana kita nak dijaga oleh Allah. Ini penting ya. Pasal kalau kita tak tasbih dan juga tahmid, bila kita mula marah-marah, kutuk-kutuk, sindir-sindir, akhirnya tidak lagi wa innaka bi'ayunina. Tak dapat dah ya bantuan dan juga perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita berinteraksi dengan manusia. Kemudian pada waktu malam, wa minal laili, pada sebahagian malam hendaklah bertasbih. Bertasbih, fasabbihu wa idbaran nujum, ketika bintang-bintang terbenam. Bila bintang terbenam tengah malam, bintang ada lagi. Bila dah habis dekat tengah fajar siddiq itu timbul, maka terbenamlah bintang. Pada waktu itu adalah waktu solat sunat sebelum subuh dan juga solat subuh. Dua perkara ini perlu dilaksanakan, kerana dalamnya itu ada fasabbih. Ada orang kata, oh tasbih ni hanyalah saya bangun pagi tasbih je, tak payah sembahyang subuh. Bukan. Ya, kalau yang tak boleh sembahyang subuh, ya, betul. Ya, boleh tasbih bagi ibu-ibu, bagi kaum ibu. Tetapi bagi orang lelaki tak ada pula, tak boleh sembahyang subuh Ustaz ya. Tak ada uzur. Jadi kena bangun solat sunat sebelum subuh kalau dapat, dan disekalikan dengan sembahyang subuh. Ini akan membina kekuatan, kalau ikutkan kepada Al-Biqai, membina, menyelamatkan kita daripada azab yang akan terjadi, satu. Yang keduanya, mengalahkan musuh yang bersenjata. Sampai tahap itu, kekuatan sembahyang subuh mengalahkan tentera musuh yang bersenjata. Dan ini yang terbukti dalam sejarah. Pasukan musuh ada banyak, tetapi bila sembahyang subuh, sembahyang 2 rakaat sebelum subuh itu dinaikkan, maka itu membina kekuatan. Dan kekuatan di sini satu, iman, dan harapnya kekuatan iman itu sampai kita ke syurga nanti. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu kita bantras ideologi yang menyesatkan dan bertentangan dengan syariat Islam. Itu yang pertama ya, dengan hujah-hujah yang jelas. Yang kedua, menyampaikan dakwah sebagai kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, banyakkan sabar dan lazimi zikir sebagai penguat rohani ketika melakukan dakwah. Ajak anak kita, ajak kawan kita, jom sembahyang, kemudian kawan kita gelak-gelak, jangan kita kutuk dia pula, tapi kita balas dengan, ataupun bukan balas, maksudnya kita isikan dengan tasbih dan juga tahmid kepada Allah, dan kekuatan dibina dengan bangun pada waktu malam. Di hujung ini kita ingin berdoa Ustaz ya. Tapi Ustaz, kalau kita boleh lihat, nujum ini ada kaitan dengan surah seterusnya. Kalau dapat nanti selepas doa nanti kita baca sikit ayat ini Ustaz ya. Silakan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma taqabbal minna Ramadan. Allahumma taqabbal minna Ramadan wa taqabbal minna salatana wa taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna sa'ir a'malina ya rabbal alamin. Allah Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, dan terus tuan-tuan dijemput untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran, agar terus kita dapat menyebarkan nilai Al-Quran ini ke seluruh alam. Dan kita inginkan manusia seluruh dunia ini beriman. Kita nak ahli keluarga kita, gila kita aktif menyampaikan ini, sebenarnya nak keluarga kita dapat, dia pusing ke mana pun, akhirnya dia dapat iman dan menuju ke syurga, masuk syurga sekeluarga. Ujung surah At-Tur, awal surah An-Najm mengakhiri My Quran Time kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitanir wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujumi bismillahirrahmanirrahim wan najmi idza hawa. Sadaqallahul azim. Surahul Azim. Itulah ujung, ada perkataan nujum, dan di awal surah seterusnya ada An-Najm.
Apakah rahsianya? Kita ikuti dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari esok meningkap kepada surah ke-53. My Quran Time, baca faham amal.